Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Kita akan sambung kelas sejarah untuk tingkatan 5. So, diharapkan semua pelajar sudah menyediakan buku teks di hadapan dan juga buku nota atau buku latihan Anda yang sudah tersedia. Oke? So, kita akan sambung pembelajaran kita dari minggu lepas. Hari ini kita akan masuk 1.2. Ciri negara yang berdaulat. Dalam buku teks, muka surat 8 dan 9. Oke. Kita tidak akan ambil banyak lah kan, sebab kalau cikgu ajar banyak-banyak, nanti pening kepala kamu. So, buku teks muka surat 8 hingga 9. Oke, mari kita lihat. Oke, kamu nampak gambar di sini. Siapakah dia? Dia ialah yang di Pertuan Agong negara kita. Yang di Pertuan Agong negara Malaysia semasa inilah. Oke, kita sudah belajar pada minggu yang lepas mengenai apa itu konsep kedaulatan, yaitu kekuasaan tertinggi terhadap sesebuah negara dan juga hak mutlak untuk memerintah tanpa campur tangan kuasa asing. Hari ini kita akan lihat 4 ciri negara yang berdaulat. Kita tahu bahwa ini cikgu tidak payah sebut nama dia lah. Oke, jawatan sultan ini adalah sebagai yang di Pertuan Agong untuk negara kita. Namanya sangat panjang. Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Mustain Billah. Jadi dia adalah sebagai ketua negara. So, kita tahu jawatan utama ketua negara di Malaysia ataupun negara kita adalah yang di Pertuan Agong. Bukan Perdana Menteri, bukan Menteri Besar, dan gelarannya itu bukan raja juga. Oke. Yang di Pertuan Agong. Oke. Setiap negara yang bebas dan merdeka mempunyai ciri-ciri tertentu ataupun identiti bagi menentukan kedaulatan negara tersebut. Hari ini kita akan lihat ciri negara berdaulat untuk negara kita. Yang mana ada 4. Mempunyai pemerintahan, mempunyai sempadan, mempunyai perundangan, dan rakyat. Oke? Rakyat menjadikan negara kita sebagai sebuah negara, semua ini menjadikan negara kita sebagai sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Alright? It's very simple. Kalau kamu baca sendiri pun mungkin kamu boleh paham. Oke. Cikgu sebagai memberi penerangan sahaja di sini. Alright? Oke. Mari kita lihat satu persatu. Identiti negara kita ini, ciri negara yang berdaulat ini mempunyai pemerintahan. Mana-mana negara di dunia ini yang sudah berdaulat, maksudnya yang sudah merdeka itu, mempunyai pemerintahan masing-masing. Masing-masing negara menentukan cara pemerintahan diorang. So, di negara kita, ketua utama negara ataupun ketua negara adalah yang di Pertuan Agong. Ingat tua, manakala ketua kerajaan ialah Perdana Menteri. So, kenapa pemerintahan ini penting sebagai satu identiti negara yang berdaulat? Kerana dengan adanya pemerintahan, maka kestabilan politik, keamanan, pertahanan, dan ekonomi sesebuah negara itu dapat dijaga. Dengan ada sistem pemerintahan yang teratur. Kalau pemerintahan negara itu teratur, sistematik, negara itu akan menjadi aman dan damai, stabil, ekonominya akan meningkat. Orang suka melabur di negara itu, pelabur-pelabur dari luar akan melabur untuk menyumbangkan modal supaya membangunkan
ekonomi di negara itu. Karena kita ada pemerintahan yang stabil. Oke? Malaysia adalah sebuah negara persekutuan. Persekutuan maksudnya kita ini terbahagi kepada beberapa buah negeri yang digabungkan menjadi sebuah negara yang dinamakan Malaysia. Kita bukan macam Singapura. Singapura tuh satu sejangan. Dia tidak ada negeri. Dia Singapura. Oke? Sama juga dengan Brunei. Oke, kita adalah negara persekutuan karena kita ada beberapa buah negeri yang digabungkan untuk membentuk sebuah negara. Sebab itu kita ada kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Kedua, kita adalah negara persekutuan yang mengamalkan raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Raja berperlembagaan itu maksudnya ketua negara kita yang di Pertuan Agong itu tertakluk kepada undang-undang negara yang tertinggi, yaitu perlembagaan. Maksudnya yang di Pertuan Agong kita ni bukanlah berkuasa mutlak. Masih lagi terikat kepada perlembagaan. Demokrasi berparlimen pula bermaksud pemerintahan, kerajaan yang memerintah negara kita ini dipilih oleh rakyat. Di mana kita mengamalkan demokrasi melalui pilihan rakyat. Okey? Dia bukan macam dia ketua Perdana Menteri, dia akan bagi jawatan Perdana Menteri itu seterusnya kepada anaknya. Tidak. Kerajaan itu akan diundi oleh rakyat dan mana-mana parti yang menang, dan dalam parti yang menang itu akan dipilihlah seorang untuk menjadi Perdana Menteri. Okey? So, ketua utama ialah yang di Pertuan Agong, juga sudah sebut tadi. Ketua kerajaan ialah Perdana Menteri dan dibantu oleh Jemaah Menteri. Okey, itu yang pertama. Ciri yang kedua, mempunyai sempadan. Okey, sempadan. Dalam buku teks kamu tuh ada di sini ya. Boleh lihat muka surat 8. Sempadan ini adalah satu garis pemisah antara negeri atau negara. Mana-mana negeri, mana-mana negara, dia mesti ada sempadan. Sebab ini adalah ciri negara bangsa moden. Kalau zaman Kesultanan Melayu Melaka, tidak ada sempadan. Okey? Tapi sekarang ada sempadan. Okey, Malaysia merupakan negara yang berkongsi sempadan darat, air dan udara dengan negara jiran, yaitu Singapura, Thailand, Indonesia, Brunei dan juga Filipina. Maksudnya sini kan negara kita ini sangat dekat dengan jiran-jiran yang lain. Kita berkongsi sempadan darat, air, udara. Okey. So, sempadan Malaysia ini telah diakui oleh masyarakat antarabangsa dan juga PBB. Okey. Penetapan sempadan memudahkan urusan apa? Pemerintahan, pentadbiran, pertahanan dan pembangunan ekonomi. Kalau ada sempadan, maksudnya kita tahu sampai sini sejak kita mau bangunkan. Okay, kita akan buat satu benteng untuk memisahkan ini negara kita dengan negara lain. Okay, kita dapat tumpukan kepada sistem pemerintahan dan pentadbiran. Penting ada sempadan. Okay? Lagipun, orang luar tidak akan sesuka hati masuk ke dalam negara kita jika ada sempadan. Kecuali ada kebenaran. Ataupun ada paslah yang mereka boleh masuk dalam sebuah negara. Kalau kamu lihat dalam buku teks tu, Thailand di sebelah utara, sebelah selatan Indonesia, kita juga bersempadan dengan Filipina, okey, dan juga Singapura sangat dekat dengan Semenanjung Tanah Melayu. Okey, dalam sudut info ada mengatakan raja berperlembagaan bermaksud pemerintahan beraja mengikut peruntukan perlembagaan persekutuan. Terdapat 3 institusi beraja yang disebut dalam perlembagaan persekutuan. Yang di Pertuan Agong pada peringkat persekutuan, institusi beraja pada peringkat negeri, dan majlis raja-raja. Manakala demokrasi berparlimen bermaksud demokrasi yang dijalankan secara perwakilan melalui proses pilihan rakyat. Okey? So,
Ciri yang ketiga, mempunyai perundangan, undang-undang. Oke, ciri sebuah negara yang berdaulat itu, dia mesti ada satu sistem perundangan yang menjadi asas kepada peraturan negara. Oke. Kenapa pentingnya sistem perundangan ini? Untuk memelihara kesejahteraan, menjamin keadilan, dan melindungi rakyat. Mana-mana negara di dunia mesti ada perundangan. Setiap negara itu berbeza lah dari segi undang-undang dia. Penting supaya rakyat ini sentiasa dilindungi. Kalau tidak ada undang-undang, maka rakyat akan sesuka hati berbuat apa yang mereka mau. Jadi, siapa yang menggubal undang-undang negara kita? Parlimen. Tapi kalau diorang menggubal tuh bukan dia terus diluluskan lah. Mereka ada persidangan lagi untuk berbincang. Mereka akan terima atau tidak ada bacaan kali pertama, kedua. Sampailah undang-undang itu relevan dan diterima. Undang-undang boleh dipindah ya, maksudnya diubah mengikut kesesuaian dan relevannya undang-undang itu pada masa sekarang. Oke. Dan yang terakhir, mempunyai rakyat. Oke? So, apa? Dalam negara ini mesti ada rakyat lah kan? Kalau tidak ada penduduk, maka dia tidak boleh dinamakan sebagai sebuah negara. Macam Antartika. Yang ada di situ hidupan-hidupan hidupan yang boleh hidup di kawasan yang sejuk sahaja. Tidak ada manusia yang tinggal. So, itu menjadi milik WWF. Jadi maksudnya tidak dimiliki oleh sesiapa. Tidak ada rakyat. Rakyat adalah penduduk di sebuah negara dan terikat kepada undang-undang dan peraturan yang dikuasakan oleh pemerintah. Maksudnya rakyat kita, contohnya kita rakyat Malaysia, kita mesti mengikuti undang-undang yang ada di negara kita lah, peraturan. Oke? Rakyat negara ini, contohnya negara kita, terdiri daripada pelbagai kaum. Itu memang kita sudah tahu lah kan. Kita terdiri daripada kaum Melayu, kaum Cina, Bumiputra, kaum India, Bumiputra Sabah dan Sarawak. Malahan ada juga orang luar yang menjadi warga negara di negara kita. Oke? Kita juga mempunyai pelbagai agama dan juga adat Islam. Rakyat Malaysia ini disatukan melalui satu bahasa dan kebudayaan. Bahasa yaitu bahasa Melayu. Kita juga mempunyai rukun negara dan identiti nasional yang sama. Oke, so kesimpulannya, ciri negara berdaulat menjadikan Malaysia sebuah negara yang mempunyai identiti yang unik. Kita perlu memahami betapa pentingnya menjiwai dan mempertahankan identiti negara agar negara luar menghormati kedaulatan Malaysia. Oke, nanti tunggu jadwal sana. Oh, esok. Kita ada kelas lagi esok kan. 1.3 yaitu kepentingan mewujudkan negara berdaulat. Kenapa pentingnya negara yang berdaulat ini? So, itu sahaja untuk hari ini. Ada 4 pemerintahan, sempadan, perundangan, dan rakyat. Oke, ini adalah contoh kalau soalan itu tanyalah. Jelaskan ciri-ciri negara berdaulat yang menjadi identiti negara kita. 8 markah. Oke. Setiap yang warna merah ini adalah fakta. Oke. Contohnya, cara menjawab mesti kamu tahu kan. Ciri negara berdaulat ialah mempunyai pemerintahan. Jadi kamu sambung ayat-ayatnya itu. Oke, ini adalah contoh. Ada jawabannya sudah. Oke. Ini yang kedua. Macam mana cukup mau bagi tahu? Ini tidak payah buat. Itu contoh deh, kamu kena gabung-gabung lah nanti ya. Yang ketiga mempunyai perundangan. Oke, menggunakan penanda wacana. Coba langsung ulang sini. Oke, jadi kalau yang perundangan kedua tuh kamu boleh sambung lah. Selain itu, kalau soalan dia tadi apa? Ciri-ciri negara berdaulat kan? Selain itu, ciri negara yang berdaulat adalah mempunyai sempadan, nokta. Oke,
Lepas itu huraian sudah kan, huraian 2E. Sempadan merupakan, kamu boleh sambung macam tu. Sempadan merupakan, Nina, garis pemisah antara negeri atau negara. Nokta. Contohnya, ini pun boleh jadi contoh bani sebenarnya 2B. Malaysia berkongsi sempadan darat, air, udara dengan negara jiran seperti Singapura, Brunei dan Indonesia. Sebab ada perkataan seperti kan di situ. Tapi kalau kamu jadikan dia huraian pun boleh. Oke, ini senang saja kamu tengok aja buku teks tu. Oke, ciri yang ketiga, ini contoh-contoh untuk membuat ayat. Oke. Dan yang keempat. Tapi bukan ini yang cikgu mau kamu buat. Yang ini. Cikgu bagi latihan ini sikit-sikit jangan risau. Jelaskan kepentingan mengekalkan kedaulatan sesebuah negara. Ada jawapannya di situ, tinggal gabung saja dan tambah inference. 4 markah. Oke? Jelaskan kepentingan mengekalkan kedaulatan sesebuah negara. Oke, let me see. Oke, habis sudah. So, latihan ini, hari ini hari Selasa kan? Kamu, buat latihan nih dan hantar. Sebelum jam, karena kamu lihat ini awal pagi, saya assume kamu tengok ini awal pagi. Sebelum jam 12. Sebab latihan ini sangat pendek. Oke? So, itu sahaja. Terima kasih kerana Anda sudah meluangkan masa untuk melihat klip ini. Cikgu tidak buat live sebab terlalu awal, mungkin ramai orang yang cikgu sendiri pun takut cikgu tidak sempat kalau live. Jadi cikgu kena rakam lah. Okay? Thank you. Bye.